Hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli bersama rakan setugas Naila Huda dalam Awani Pagi. Seperti biasa di Awani Pagi kita membawakan antara berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web Astro Awani. Baik, setiap hari kita bawakan dari segi perkembangan kes COVID-19 di seluruh negara dan juga seluruh dunia. Dan di mana jika kita dapat saksikan ini merupakan statistik di negara kita sendiri melalui satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Selalunya kita menyaksikan setiap hari KKM mengadakan sidang media, tapi kali ini dikurangkan untuk beberapa hari saja dalam masa seminggu. Dan pada semalam satu sidang media ataupun satu kenyataan media dikeluarkan, iaitu melihat kepada kes baru satu angka, dan ini merupakan antara tumpuan kenyataan media daripada KKM sendiri. Dan 5 perkara tersebut adalah 9 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge, dan jumlah kumulatif kes sembuh adalah sebanyak 8,186 kes atau 95.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Dan perkara kedua yang anda perlu tahu adalah 3 kes baru, semuanya penularan dalam negara, membabitkan 2 warga asing dan seorang warga negara Malaysia. Jadi menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 adalah sebanyak 8,590 kes. Dan perkara ketiga yang anda perlu tahu adalah jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 di Malaysia kekal pada 121 kes, dan di mana semalam tiada kematian dicatatkan. Dan perkara keempat, KKM memaklumkan kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak telah tamat. Sehingga 23 Jun seramai 2,751 telah disarin dan 191 kes positif COVID-19. Dan perkara terakhir adalah pembukaan sekolah pada hari ini adalah tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP dan garis panduan yang disediakan. Ya, betul. Banyak perincian yang dikongsikan dalam kenyataan media yang dikongsikan Kementerian Kesihatan semalam, dan antara yang dikongsikan juga sangat menarik adalah mengenai pesakit-pesakit COVID-19 ini yang lazimnya kita assume, kita anggap mereka kebanyakannya melibatkan mereka yang berusia ataupun mereka yang bergejala ataupun mempunyai penyakit lain. Tetapi ini perkongsian terbaru oleh KKM, katanya 19.9% kes COVID-19 sebenarnya melibatkan pesakit berumur 18 tahun ke bawah. Ini perkongsian terbaru yang memaklumkan sebanyak 1,712 kes atau 19.9% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini dikesan dalam kalangan pesakit berumur 18 tahun dan ke bawah. Dan daripada jumlah tersebut, kata Ketua Pengarah Kesihatan, sebanyak 346 kes menjangkiti individu yang berusia dalam lingkungan 16 hingga 18 tahun. Tapi katanya walau bagaimanapun tiada kes kematian ataupun kes di ICU yang dilaporkan melibatkan kumpulan umur tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa kes COVID-19 dalam kumpulan umur ini mempunyai kadar penyembuhan yang lebih baik. Tetapi dalam ini beliau mengulas juga mengenai pembukaan sekolah yang kita menjangkakan hari ini, yang pastinya perlu tertakluk kepada SOP yang telah pun ditetapkan, garis panduan yang telah disediakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga bekerjasama dengan KKM. Dan kami juga membawakan laporannya semalam berhubung dengan beberapa inovasi dan inisiatif untuk memastikan kesiapsiagaan sekolah ini untuk menerima murid-murid kembali ke sekolah. Dan ini satu perkongsian yang amat menarik kalau kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, lazimnya kita ingat pesakit-pesakit COVID-19 ini selalunya membabitkan golongan yang lebih berusia. Jadi mungkin ini memberikan sedikit keyakinanlah untuk golongan yang muda ini untuk keluar ke rumah dan mungkin kurang menjaga tahap kebersihan mereka, kurang menjaga ataupun mengamalkan penjarakan sosial itu. Tetapi kita lihat sebenarnya ada kes-kes yang melibatkan mereka yang berusia 18 tahun dan ke bawah, ada juga melibatkan bayi dan juga anak-anak kecil. Jadi ini satu perkara yang amat membimbangkan, walaupun kita lihat kes-kes makin menurun, masih lagi terkawal keadaan COVID-19 itu, tetapi masih lagi perlu berwaspada dan ambil langkah berjaga-jaga itu. Dan dalam masa yang sama, dari segi saranan oleh kerajaan untuk menghadkan aktiviti kanak-kanak ini pergi ke mall dan sebagainya, masih lagi diberikan penegasan oleh kerajaan sendiri, menasihatkan ibu bapa untuk tidak membawa anak-anak mereka untuk pergi ke tempat awam. Dan ini satu langkah yang amat positif kalau kita melihat kepada peratusan yang mungkin agak tinggi. 1/5 daripada kes COVID-19 di Malaysia ini adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Dan bercakap mengenai langkah keselamatan, dan ini antara perkara yang anda perlu tahu juga, semalam
merupakan terdapat satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Menteri Kluster Keselamatan, dan di mana antara perkara yang perlu anda tahu mengenai langkah keselamatan yang perlu diambil dan sebagainya adalah dari segi melihat kepada penguatkuasaan yang dijalankan oleh seluruh agensi-agensi penguatkuasaan di Malaysia, di mana Task Force Operasi Pematuhan membuat 63,335 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKP pemulihan dengan 15 individu ditahan. Perkara kedua anda perlu tahu adalah warga asing yang PAS sosial tamat tempoh semasa PKP boleh mendapatkan lanjutan di Jabatan Immigration, dan bagi yang tamat tempoh ketika PKP boleh terus pulang dalam tempoh 14 hari PKPP tamat. Perkara ketiga, PDRM membuat 72 sekatan jalan raya operasi benten dan menahan 8 warga asing. Dan perkara keempat adalah dari 10 hingga 22 Jun 2020, sebanyak 4,536 individu disarin di pintu masuk KLIA dengan 19 daripada mereka disahkan positif COVID-19. Dan perkara terakhir yang anda perlu tahu adalah mengenai operator atau pemilik kolam perlu membuat pendaftaran notifikasi dengan MITI sebelum beroperasi. Ini susulan daripada langkah kerajaan telah pun melonggarkan beberapa sekatan dan juga membenarkan beberapa aktiviti sosial untuk berjalan seperti biasa, seperti kolam sudah pun ataupun swimming pool sudah pun dibenarkan beroperasi. Dan juga kita dapat saksikan sebelum ini juga kenyataan daripada Menteri Kluster Keselamatan juga mengatakan dari segi pawagam akan bermula pada Julai nanti, dan itu tertakluk kepada SOP-SOP yang akan diberikan oleh MKN dan juga Kementerian dari segi Kluster Keselamatan dari masa ke semasa sendiri. Ya, dan sedikit perincian mengenai kolam renang itu, seperti yang dikatakan Hafizi tadi, perlu mendapatkan pendaftaran bersama MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebelum dibenarkan beroperasi pada 1 Julai depan. Anda boleh saja pergi ke laman web notification.miti.gov.my untuk mendapatkan pendaftaran itu, dan ini adalah supaya kerajaan juga dapat memantau apa SOP yang ditetapkan dan juga mereka mudah untuk melakukan pemantauan itu untuk mereka menyemak di kawasan tersebut, dan ini membabitkan aktiviti riadah kolam renang dan pelancongan air juga sama ada di sungai, di laut dan tasik yang telah pun dibenarkan beroperasi bermula dengan PKPP ini. Betul. Dan juga tertakluk kepada SOP yang telah pun ditetapkan, dan banyak lagi perkongsiannya di astroawani.com mengenai kelonggaran yang diberikan pada PKPP ini. Dan bercakap tentang itu, ada satu lagi sidang media yang kita nak kongsikan, perkongsian semalam daripada Menteri Kewangan, Hafizi. Betul, dan ini antara 5 perkara yang anda perlu tahu hasil daripada sidang media ataupun kenyataan daripada Menteri Kewangan sendiri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, yang membentangkan laporan laksana ke-10 pelaksanaan pakej ransangan ekonomi perhatian rakyat prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Dan 5 perkara yang menjadi tumpuan anda perlu tahu adalah seramai 181,000 bagi pemohon akan menerima bayaran bantuan prihatin nasional bermula hari ini. Dan perkara kedua, sehingga 19 Jun sebanyak 4.3 juta permohonan program Air Lestari KWSP telah diluluskan melibatkan 2 bilion ringgit sebulan. Dan perkara ketiga adalah program subsidi upah sehingga 19 Jun 4.89 bilion ringgit telah diluluskan terhadap 303,596 majikan yang memanfaatkan lebih 2.4 juta pekerja. Dan perkara seterusnya adalah program bantuan majikan COVID-19 ataupun ECAP KWSP sehingga 19 Jun 2020 sebanyak 34,246 permohonan telah diterima dan 8,489 diluluskan bernilai 56.8 juta ringgit bagi caruman KWSP majikan. Dan perkara terakhir yang anda perlu tahu adalah dana pinjaman mudah PKS, iaitu sehingga 19 Jun 2020 permohonan yang diluluskan oleh bank-bank tempatan dan PKS adalah sebanyak 82 bilion ringgit dan akan memanfaatkan 19,253 PKS. Ini merupakan antara inisiatif update terkini statistik dari segi jumlah bantuan yang telah pun dikeluarkan, telah pun diluluskan oleh kerajaan untuk meringankan beban-beban PKS orang ramai semua.
Ya, dan bercakap tentang pembayaran geran khas prihatin GKP bagi syarikat PKS Micro yang telah diluluskan akan dibuat mulai 29 Jun ini, dan kata beliau juga bantuan GKP secara one-off sebanyak RM3,000 itu kepada perniagaan mikro pula telah pun mula dibayar sejak 15 Jun lalu, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan geran tersebut yang dibayar adalah bernilai lebih kurang RM1.57 bilion dan ia akan memanfaatkan sebanyak 524,000 PKS, dan kerajaan berharap ini dapat sedikit sebanyak membantu PKS dalam menjana semula perniagaan masing-masing. Dan kita sering membawakan keluhan pengusaha PKS dan mikro ini di program Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, menceritakan tentang apa cabaran mereka melalui pelaksanaan PKP ini dan pandemik COVID-19 secara jangka masa panjang, juga apa persediaan mereka untuk mengalami ataupun menghadapi krisis ini yang mungkin kita menjangkakan akan berlanjutan mungkin setahun atau 2 tahun. Dan kita membawakan perkongsian mereka dan juga paling penting apa nasihat dan idea mereka, strategi untuk mengatasi cabaran ini. Dan kami juga akan bawakan satu cerita hari ini. Kita akan membawakan inovasi ataupun inisiatif penternakan pintar di Alostar. Kita akan kongsikan apa contoh manfaatnya. Mungkin ia adalah satu contoh perusahaan yang kali krisis mungkin boleh menjadi inspirasi kepada penonton di luar sana juga untuk mengusahakan ataupun mengubah. Ini adalah masanya untuk kita mungkin melakukan sedikit pembaruan kepada perniagaan kita dan sebagainya. Jadi itu adalah antara perkongsian yang kami akan bawakan di Realiti Rakyat nanti. Dan seterusnya ada lagi perkara yang harus kita beri perhatian adalah mengenai musim haji, dan di mana kalau kita dapat lihat setiap tahun Malaysia akan menghantar jemaah-jemaah haji daripada Malaysia melalui tabung haji adalah lebih daripada 20,000, 30,000 kalau kita ingin jangkakan. Dan pada kali ini kita dapat saksikan iaitu Malaysia kekal untuk tidak menghantar jemaah haji termasuk visa furada, dan ini adalah kenyataan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pembatalan itu turut membabitkan pemegang visa jemputan Arab Saudi ataupun dikenali sebagai visa furada, dan jelasnya beliau sendiri telah pun berhubung dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di mana satu kenyataan rasmi berhubung perbincangan tersebut akan dikeluarkan dalam masa yang terdekat. Dan katanya berkenaan penghantaran jemaah haji, wakil daripada Kementerian Haji Arab Saudi telah pun menelefon menteri sendiri untuk menceritakan hakikatnya, dan juga insya-Allah dalam masa beberapa hari lagi ataupun dalam masa terdekat satu kenyataan media ataupun satu kenyataan daripada Arab Saudi akan dikeluarkan melihat kepada isu ini. Dan kalau kita dapat saksikan juga dari segi satu inisiatif yang dijalankan oleh kementerian sendiri, iaitu melihat kepada Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh Merayu kepada kerajaan untuk memberi kelonggaran kepada individu yang mendapat visa jemputan Arab Saudi ataupun visa furada. Namun Presiden Papuh Datuk Seri Razali Muhammad Syam berkata pihaknya sedia mematuhi segala garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan Arab Saudi dalam memastikan mereka yang mendapat visa furada dapat menunaikan ibadah tersebut. Dan itu melihat kepada penghantaran jemaah haji dari Malaysia ke Arab Saudi. Dan perkembangan haji ataupun musim haji di Arab Saudi, mungkin Nala dapat perincikan sedikit. Ya, dan ini adalah berhubung dengan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi semalam yang telah pun katakan mengehadkan jemaah haji pada tahun ini kepada hanya penduduk yang tinggal di negara itu sahaja. Dan langkah ini diambil susulan penularan wabak COVID-19 yang sekaligus menutup pintu kepada jemaah haji negara lain. Dan apa yang diumumkan Kementerian Haji dan Umrah dalam satu kenyataan, mereka kata hanya sebilangan kecil penduduk daripada pelbagai kerakyatan yang tinggal di Arab Saudi, mereka ini sahaja yang dibenarkan menunaikan haji pada tahun ini. Dan ini melihat kepada kes COVID-19 di Arab Saudi yang telah pun melepasi angka 161,000 dan juga lebih 1,300 kematian, manakala lebih 105,000 sudah pun pulih. Dan sejak pertama kali dikesan di China pada Disember lalu, dan ini mencerita kepada berhubung dengan COVID-19 yang kalau kita lihat keadaannya mungkin telah pun berada bawah kawalan di negara kita sendiri, tetapi risikonya masih ada lagi di luar sempadan itu, dan itu adalah antara faktor yang perlu dipertimbangkan apabila kita berbincang tentang isu jemaah haji ini. Dan mungkin ramai bakal jemaah haji yang mungkin
teruja sedikit melihat kepada berita tentang kelonggaran yang diberikan kepada haji semalam, tetapi melihat kepada apa yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga kerajaan kita sendiri, mungkin ramai yang sedikit kecewa, tetapi ini adalah penting untuk kita sama-sama memastikan bukan sahaja rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita dapat diputuskan, tetapi paling penting adalah secara globalnya kita sama-sama dapat melihat kes sifar COVID-19 di seluruh dunia. Betul, dan kalau kita lihat kepada setiap kali musim haji, saya kira jutaan jemaah haji daripada seluruh dunia akan berhimpun, akan berada di Tanah Suci untuk mengerjakan haji berkenaan, dan ini sekaligus langkah yang diambil oleh Arab Saudi ini sendiri merupakan satu langkah untuk kita menghindari daripada penularannya COVID-19 itu. Dan satu lagi perkara yang kita perlu lihat adalah melihat kepada sesi persekolahan. Kita tahu hari ini bermula sesi persekolahan sejak daripada 3 bulan saya kira, hampir 3 bulan ataupun lebih daripada 3 bulan. Pelajar-pelajar sekolah telah pun bercuti, dan ini satu perkara yang anda perlu lihat, dan di mana kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia melakukan pindaan takwim penggal persekolahan tahun 2020 bagi membantu pihak sekolah membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran murid, dan pindaan melibatkan cuti pertengahan penggal 2 yang telah dikurangkan daripada 9 hari kepada 5 hari bagi sekolah-sekolah kumpulan A, iaitu melibatkan negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, dan kumpulan B melibatkan negeri Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan wilayah Persekutuan. Dan selain itu, cuti akhir tahun bagi sekolah-sekolah negeri dalam kumpulan A telah dikurangkan daripada 42 hari kepada 14 hari saja. Manakala sekolah-sekolah dalam kumpulan B telah dikurangkan daripada 41 hari kepada 13 hari. Dan ini merupakan satu inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia melihat kepada dari segi untuk menstrukturkan semula mungkin pembelajaran mereka, mungkin silibus mereka yang mungkin sebelum ini hampir 3 bulan mereka sudah bercuti, dari segi silibus ataupun pembelajaran mereka perlu dipertingkatkan dan sebagainya. Ini masih lagi diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Dan juga nak bawa perkembangan ataupun apa yang pendapat pihak lain yang berhubung dengan isu ini adalah pandangan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP yang mereka sebagai tindak balas kata menggesa KPM untuk menilai semula langkah pindaan kepada takwim itu. Ini kerana kata presidennya, beliau berpendapat keputusan dibuat kementerian itu adalah secara tergesa-gesa tanpa berbincang dengan pihak NUTP. Kata pihaknya mereka berharap apa yang dibuat ini akan dibuat penilaian semula dan juga dapat mewakili suara guru di peringkat akar umbi, kerana mereka mendapat berita sama seperti guru lain apabila ia tular di media sosial dan kenyataan itu dikeluarkan KPM, dan ini merupakan sesuatu yang mengejutkan buat pihak mereka, dan mereka katanya tidak dibawa berbincang berhubung dengan pindaan yang dibuat pada takwim itu. Katanya isunya adalah pindaan takwim ini akan memberi masalah kepada guru-guru yang telah membuat persediaan awal mengikut takwim sedia ada. Jadi ini mereka melihat sebagai keputusan yang secara tergesa-gesa dan menjangkakan akan memberikan sedikit masalah kepada guru-guru kerana mungkin ramai kalangan mereka yang telah membuat perancangan berdasarkan takwim awam. Jadi mereka bimbang dengan keadaan sekolah nanti apabila hujung tahun, apabila berlaku sesi persekolahan terutamanya di negeri Pantai Timur, mungkin akan mengalami musim tengkujuh dan banjir dan sebagainya. Ini boleh menjadi halangan kepada pelajar untuk hadir ke sekolah, dan pada masa sama mungkin juga ada sekolah yang dijadikan pusat pemindahan banjir. So ini antara faktor-faktor yang perlu dilihat, perlu dipertimbangkan sebelum dibuat pindaan itu, dan kita harap mungkin dapat sedikit rundingan yang berlaku antara dua-dua pihak, mendapatkan pandangan guru-guru di akar umbi itu dan apa mungkin persiapan mereka yang telah pun mereka buat berdasarkan takwim sebelum ini dan sebagainya. Ini antara isu yang perlu diatasi kerana kita lihat sistem pendidikan negara kita sudah banyak terkesan, bukan sahaja negara kita, seluruh dunia ramai yang terkesan kerana perlu adaptasi kepada pembelajaran secara digital. Kita mungkin anggap 3 bulan mereka bercuti itu sebenarnya bukan sepatutnya bercuti. Mereka sepatutnya meneruskan pembelajaran itu walaupun secara digital, tetapi seperti yang kita lihat, seperti cerita yang menular pelajar UMS yang terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan talian internet, capaian internet untuk menduduki pemeriksaannya. Kita lihat betapa besarnya jurang antara digital, capaian digital, akses kepada digital ini dengan akses kepada pendidikan itu masih lagi menjadi isu di negara kita. Jadi kita harap antara
isu-isu ini yang dilontarkan diambil serius oleh pihak berkuasa. Dan saya kira banyak lagi perkongsian yang kita nak bawakan di astroawani.com di Awani Pagi, tapi kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kita sudah pun membawa perkembangan dalam negara dan kali ini kita beralih ke berita-berita antarabangsa dari mana kita ingin melihat kepada statistik jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia, dan jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini telah pun mencecah 9.15 juta kes setakat pagi Rabu ini. Dan menurut dari data Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam terdapat peningkatan kira-kira 180,000 kes, dan Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan kumulatif 2.32 juta kes. Brazil kini menjadi negara kedua yang melepasi angka jangkitan 1.1 juta kes, dan jangkitan di Rusia pula menghampiri 600,000 kes. Dan negara keempat dan kelima merekodkan kes jangkitan yang tinggi adalah India dengan 440,000 kes dan United Kingdom dengan 307,000 kes. 5 lagi negara catat angka melebihi 200,000 iaitu Peru, Spanyol, Itali, Chile dan Iran. Dan sementara itu 9 negara merekodkan angka melebihi 100,000 kes iaitu Perancis, Jerman, Turki, Meksiko, Pakistan, Arab Saudi, Bangladesh, Kanada dan juga Afrika Selatan. Ya, dalam masa yang sama, Hafizi, statistik Johns Hopkins University juga menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 global yang meningkat 4,000 kes dalam tempoh 24 jam lalu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian global kini melebihi 473,000 kes. Amerika Syarikat masih lagi kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 120,000 kes. Brazil dan United Kingdom berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan masing-masing merekodkan 51,000 dan 42,000 kes korban. Dan kes kematian di Itali akibat virus berkenaan pula melebihi 34,000 kes. Dalam pada itu, Perancis dan Spanyol masing-masing mencatatkan 29,000 dan 28,000 kes maut. Meksiko, negara terakhir, merekodkan angka kematian melepasi 20,000 kes dengan keseluruhannya lebih 22,000 kes. Kalau kita lihat, Hafizi, kes positif dan juga angka kematian COVID-19 yang dicatatkan di Brazil meningkat secara mendadak. Sebelum ini kita melihat Amerika Syarikat yang mencatatkan peningkatan itu paling tinggi di seluruh dunia, tetapi kita lihat Brazil sekarang terkejar-kejar dengan statistiknya tersendiri. Kalau kita lihat dalam satu hari sahaja, semalam dalam tempoh 24 jam, 40,000 kes positif dicatatkan dalam masa sehari sahaja, manakala di Amerika Syarikat 35,000 kes. Ini satu situasi yang amat membimbangkan, walaupun beberapa negara sudah pun mengambil langkah seterusnya. Kita lihat New Zealand dan juga negara kita sendiri semakin terkawal dan telah melihat kepada pembukaan ekonomi dan kembali semula ke normal. Itu ada peluangnya, tetapi di beberapa negara lain, di benua lain, di Amerika itu dan di Latin America mungkin lambat lagi kita nak lihat keadaan itu pulih di sana. Betul, dan kalau kita lihat selagi vaksin ataupun antiviral ini tidak dapat dihasilkan, jumlah kes di setiap negara itu berkemungkinan akan meningkat. Dan ini satu lagi perkembangan menarik yang kita ingin ikuti, di mana vaksin COVID-19 di Amerika Syarikat akhir tahun ini. Dan laporan ini kita nak kongsikan kepada anda semua. Pakar penyakit berjangkit Amerika Syarikat memberitahu Kongres bahawa vaksin COVID-19 berkemungkinan akan tersedia di negara berkenaan pada akhir tahun ini ataupun selewat-lewatnya awal tahun hadapan. Dan Dr. Anthony Fauci berkata persoalan mengenai vaksin itu kini adalah bila ia akan tersedia, dan jelasnya terdapat satu calon vaksin akan menjalani ujian lanjutan pada bulan hadapan. Juga beberapa calon lain yang sedang bergerak dalam kemajuan vaksin, dan kata Fauci pihaknya berasa optimis dengan usaha yang dijalankan dalam pembangunan vaksin. Dan kalau kita lihat kebanyakan negara-negara maju di luar sana banyak cuba ataupun mengkaji mengenai pembangunan vaksin ini, telah memasuki fasa pertama, fasa kedua ujian mereka, dan pembangunan vaksin ini sebenarnya mengambil masa yang agak lama juga kerana ia perlu melalui saringan dan juga perlu melalui test kepada orang ramai dan juga melihat kepada keberkesanannya. Ini merupakan satu fasa yang agak panjang, namun ini satu berita yang
boleh kita lihat sebagai satu perkara yang positif juga, di mana vaksin COVID-19 di Amerika Syarikat dikatakan seawal-awalnya pada tahun ini dapat dihasilkan, Ella. Ya, tapi satu masalah yang mungkin akan timbul, apa yang dikatakan oleh Dr. Anthony Fauci ini juga, kita akan menjadikannya tersedia kepada warga Amerika pada akhir tahun ini atau awal 2021. Dan mungkin ini berita gembira buat rakyat Amerika sendiri, tetapi persoalannya timbul apabila negara-negara yang menghasilkan vaksin ini seperti negara barat Amerika Syarikat dan beberapa negara di Eropah, di United Kingdom dan Perancis, mereka membangunkan vaksin ini, tetapi pastinya mereka mungkin akan mengutamakan rakyat mereka sendiri. Walhal kita lihat negara lain yang terjejas, negara yang masih membangun, walaupun ekonomi besar seperti Brazil dan sebagainya, bagaimana pula nasib mereka? Mereka mungkin tidak mengadakan teknologi yang cukup, yang canggih untuk menghasilkan vaksin itu, tetapi mereka juga antara negara yang paling memerlukan akses kepada vaksin itu juga. Jadi kita akan lihat apa langkah seterusnya WHO untuk memastikan akses kepada vaksin ini adalah diedarkan, disebarkan secara sama rata. Itu kita akan lihat mungkin langkah seterusnya yang akan diambil. Dan selain daripada COVID-19, beberapa negara sudah pun melihat kepada bagaimana untuk kembali kepada normal. Dan kalau kita lihat negara jiran kita semalam, Perdana Menteri Singapura telah pun umum pembubaran parlimen di negara itu, di Singapura, sekaligus membuka jalan untuk pilihan raya umum diadakan di republik itu. Lee Hsien Loong membuat pengumuman itu menerusi siaran langsung di akaun Facebook rasmi beliau semalam ketika usaha mengekang pandemik COVID-19 itu masih lagi sedang giat dijalankan. Dan jelasnya pengumuman itu dibuat selepas mendapat pandangan Presiden dan mereka bersetuju untuk membubarkan parlimen itu. Dan ini katanya menyifatkan pilihan raya umum kali ini tidak seperti yang pernah dijalankan sebelum ini. Pastinya melihat kepada konteks pandemik COVID-19 ini, kata apa yang dikongsikan oleh beliau, mereka melihat kepada situasi ataupun keadaan COVID-19 ini yang katanya telah pun berada dalam keadaan yang terkawal, jadi mereka boleh terus menjalani ataupun meneruskan dengan pilihan raya itu. Tapi kita akan lihat apa contoh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Singapura itu. Seperti mana kita lihat pilihan raya kecil Chini di negara kita juga akan melalui beberapa SOP memasuki normal baharu itu. Tetapi kita akan lihat bagaimana ia dilaksanakan di negara jiran kita. Satu peristiwa yang amat menarik dan satu perkara yang unprecedented juga. Jadi kita akan lihat apa perkembangannya dan apa kempen-kempen yang dijalankan di sana. Dan itu sahaja perkembangan yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi. Anda boleh saksikan pelbagai lagi laporan-laporan di laman web kami di astroawani.com. Dan kita akan bersama dengan Fizi Azaman selepas ini. Banyak perkara-perkara ataupun berita-berita dalam dan juga luar negara akan disampaikan beliau selepas ini dalam Rutin Awani. Oleh itu, Awani Pagi berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Nala Huda. Kita jumpa lagi.